petang dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian. Selamat datang ke perkongsian ilmu bersama dengan penceramah hari ini. Saya Staf Nurse Flora, moderator pada petang ini. Terima kasih kepada hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini. Tajuk ceramah kita pada petang ini adalah Hypoglycemia and Sick Days, iaitu serba sedikit pencerahan dan perkongsian yang akan disampaikan berkenaan bagaimana cara menangani gula rendah dalam darah iaitu hypoglycemia dan apa yang perlu dilakukan semasa sick days bagi mereka yang menghidapi penyakit kencing manis. Sebelum saya mulakan, izinkan saya memperkenalkan penceramah kita iaitu Cik Haryanti Ibrahim terlebih dahulu. Cik Haryanti Ibrahim merupakan seorang jururawat. Beliau sudah berkhidmat selama 10 tahun dan kini sedang bertugas di Pusat Rawatan warga UMS. Beliau juga telah mempunyai post basic dalam perawatan diabetik iaitu khususnya kepada penjagaan kencing manis. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan Cik Haryanti untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Hypoglycemia and Sick Days. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Staf Nurse Flora. So tajuk saya hari ini adalah Hypoglycemia dan Sick Days. Okay. So, untuk slide pertama, saya akan mulakan dengan hypoglycemia. So, dalam slide saya ini isi dia adalah apa itu hypoglycemia, apakah faktor risiko hypoglycemia, sign and symptom, dan how to treat hypoglycemia dan juga prevention of hypoglycemia. Kita mulakan dengan introduction. Sebelum kita pergi ke tajuk hypoglycemia, kita kena tahu dululah pasal diabetes mellitus sedikit. Diabetes mellitus is significantly growing public health problem around the world. The WHO made a global estimate that there will be 300 million people diagnosed with diabetes by the year 2025. So, WHO sudah estimate yang pada tahun 2025 peningkatan sebanyak 300 million orang akan didiagnos dengan diabetes. So, ini sangat merisaukanlah. Diabetes semakin lama semakin meningkat. Kita boleh tengok di sini. Ini adalah estimate seluruh dunia global. Kita tengok peningkatan setiap tempat, contoh macam di Afrika, dia akan meningkat sebanyak 156% pada tahun 2045, iaitu 41 million. Kalau kita tengok di Southeast Asia, sebanyak 151 million pada tahun 2045, iaitu peningkatan sebanyak 84%. So, benda ni bukannya jarang-jarang lagi didengar. Dia adalah common penyakit lah. So, pengenalan sedikit tentang diabetes. So, diabetes yang kita tahu adalah type 2 dan type 1 dan type 2. So, di sini kita ada nampak persamaan dan perbezaan. So, untuk persamaan type 1 dan type 2 can cause other serious health problems and complications. So, di sini kita faham dia menyebabkan masalah kesihatan dan juga komplikasi di masa akan datang lah. Type 1 dan type 2 dia ada komplikasi. Kedua, requires a healthy lifestyle and medical supervision. So, dua-dua memerlukan healthy lifestyle dan medical supervision. Ketiga, persamaan dia, simptom dia iaitu thirst, frequent urination and blurry vision. Okay, kita tengok pula kepada perbezaan antara dua type diabetes ni. Untuk type 1, they cannot be prevented or cured. So, type 1 ni tidak dapat diubati lah. Tidak dapat dielak dan tidak dapat diubati. Berlainan pula dengan type 2, can be prevented through lifestyle modification. So, ini type 2 dia dapat dielak daripada lifestyle modification. Untuk type 1 pula, the body does not create enough insulin.
Dia berbeza dengan type 2. The body does not create enough insulin or develop insulin resistance. Untuk perbezaan yang ketiga, causes are unknown. So dia tidak tahulah punca dia, but genetic may play a role. Tetapi kemungkinan genetik memainkan peranan. Untuk type 2, causes include genetics, aging, inactivity, obesity, and more. So untuk type 2 ni, dia disebabkan oleh umur, genetik, tidak aktif, obesity dan sebagainya. Dan terakhir sekali, type 1 dia memerlukan insulin injection seumur hidup, sepanjang hayat. Tetapi type 2 dia memerlukan insulin sekiranya diperlukan injection ataupun oral. Okay. Kita masuk pada topik hypoglycemia. Hypoglycemia is a common presentation at accident and emergency A&E department. An estimate 2 to 4% of diabetes death are due to hypoglycemia. So sini kita nampak pesakit diabetes yang datang ke A&E, ke ED, 2 hingga 4% meninggal dunia disebabkan hypoglycemia. So benda ni merisaukan. Hypoglycemia, pendidikan kesihatan tentang hypoglycemia ramai lagi tidak tahulah. What is hypoglycemia? So hypoglycemia, hypo diambil dari perkataan Latin yang bermaksud below, beneath, under, dan less than normal. Glycemia, the presence of glucose in the blood. So keduanya bermaksud low blood sugar in the blood. So maksudnya kekurangan gula di dalam darah. So komponen-komponen yang penting di dalam hypoglycemia ialah blood sugar level less than 4 millimol. So dia kurang daripada 4 millimol. Dia boleh terjadi dengan simptom ataupun tiada simptom langsung. Glukometer adalah tools yang digunakan untuk memeriksa blood sugar. What are the risk factor? Apakah faktor-faktor risiko hypoglycemia? Yang pertama, type 1 or type 2 diabetes. Macam saya cakap tadi, untuk orang type 1 dan type 2 diabetes adalah orang yang paling berisiko untuk dapat hypoglycemia, terutama type 1. Dan yang mengambil injection insulin. Biasanya ada beberapa insulin yang akan menyebabkan hypoglycemia lah jika tidak diambil dengan makanan. Ketiga, taking medication that lower blood sugar. Contoh-contoh ubat-ubatan yang diambil akan menyebabkan kita hypoglycemia ialah beta blockers, contohnya atenolol, propanolol, jika diambil berlebihan ataupun overdose. Pain reliever, indomethacin, dan diabetes, of course diabetes medication lah. Contohnya sulfonylureas, dia menyebabkan hypoglycemia. Seterusnya, skip meal or snack, or eating less or no carbohydrate. Jadi skip breakfast, lunch, dinner boleh menyebabkan apalah hypoglycemia kepada pesakit diabetes, ataupun kurang mengambil karbohidrat. Being more physically active than usual without adjusting medication or food intake. So ini melakukan physical activity secara berlebihan tanpa adjusting kita punya ubat dan pengambilan makanan lah. Antara faktor lain yang menyebabkan hypoglycemia juga termasuk advancing age. Contohnya advancing age ni sebab dia ada comorbidities seperti renal failure, malnutrition, malignant disease dan dementia. Adalah antara faktor-faktor risiko dia lah. Poor health knowledge, kekurangan pengetahuan tentang hypoglycemia. Hypoglycemia unawareness,
So dia tidak aware dengan dia punya condition lah. Dia tidak tahu yang dia ada hypoglycemia. So, hypoglycemia ini dia boleh ada simptom ataupun tiada langsung. So kita masuk kepada sign and symptoms. So sign and symptoms dia terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama autonomic dan yang kedua neuroglycopenic. So untuk autonomic dia punya sign and symptoms termasuk trembling, sweating, berpeluh, anxiety, hunger, nausea and tingling. Untuk neuroglycopenic, difficulty concentrating, confusion, weakness, drowsiness, vision changes, difficulty speaking, headache dan dizziness. So ini dua adalah sign and symptom lah. So saya akan tunjukkan apa kaitan dua sign and symptoms ni. So kena ingat, remember each person's sign of blood sugar is different. So setiap orang sign and symptom dia, tanda-tanda dia adalah berbeza. Kita tengok pula pada severity of hypoglycemia. So sign and symptom dua-dua ni berkait lah. So severity of hypoglycemia dia ada 3. Untuk yang pertama kategori mild. Mild dia cuma autonomic saja. Autonomic maksudnya untuk mild dia ada trembling, sweating, anxiety, hunger, nausea and tingling sahaja. The individual is able to self-treat. So benda ni boleh kena treat sendiri di rumah lah. Kedua, moderate. So moderate ni dia autonomic, gabungan autonomic dan neuroglycopenic. So dia ada dua-dua lah. Either trembling dengan difficulty concentrating ataupun sweating dengan confusion, dia boleh dua-dua lah. Ini juga boleh di self-treat di rumah lah. Yang ketiga, severe. Individual requires assistance of another person. May become unconscious. Plasma glucose is usually less than 2.8. So ini selalunya perlukan bantuan daripada pihak kesihatan lah. Dia selalunya dia punya simptom adalah unconscious, plasma glucose mesti selalunya 2.8 ke bawah. Seterusnya, how to treat hypoglycemia. Macam mana kita mau merawat hypoglycemia di rumah ya. Benda-benda yang penting yang kita kena ingat ialah first kita kena tahu sign and symptom dia lah. Macam tadi tu dia ada 2, autonomic dan neuroglycopenic. Kedua, check your blood sugar level if you notice symptoms. So kena yang paling penting kena check blood sugar lah. Sebab yang kita tahu kan hypoglycemia dengan hypoglycemia tinggi gula dalam darah dan rendah gula dalam darah lebih kurang saja dia punya sign and symptom. So yang penting kita kena check blood sugar di rumah sendirilah. Ketiga, check sugar levels routinely as hypoglycemia can occur without symptoms. So kena check selalulah terutama kepada pesakit diabetes, dia kena check gula dia setiap hari lah. Sekurang-kurangnya 3 atau 4 kali sehari. Untuk treatment dia kita guna rule of 15. Kenapa saya panggil dia rule of 15? Sebab setiap step-step dia menggunakan angka nomor 15. Okay? Yang pertama, check blood sugar levels if below 4 millimole. So bila kita cek kita punya gula dia kurang daripada 4 millimole, immediately eat 15 gram of fast acting carbohydrate. Terus makan 15 gram of fast acting carbohydrate. So 15 gram fast acting carbohydrate ni contoh dia ialah 3 biji gula-gula, 2 teaspoon of sugar, gula, 2 sudu gula, half soda drinks. Soda drinks ni tidak boleh yang karbonat tu yang bergas, tidak boleh lah.
tablespoon of honey. Okay. Next. Selepas kita ambil salah satu daripada 15 gram fast acting, salah satu sahaja ya. Contoh kalau kamu ambil 3 candy, kamu ambil 3 candy sajalah, tidak boleh ambil yang lain sebab dia total 3 candy adalah 15 gram fast acting karbohidrat. Seterusnya kita tunggu selama 15 minit untuk cek semula. Sekiranya masih rendah, boleh ulang step yang kedua lah. Okay, rule of 15. Do not eat anything else when treating hypoglycemia until it's above 4 millimole. Other food may slow down the absorption of fast-acting carbohydrate and worsen your hypoglycemia. So, semasa mengambil 15 gram of fast-acting carbohydrate, jangan makan benda lain dululah. Sampai dia mencapai paras gula 4 millimole. Sebabnya ada food makanan yang lain akan menyebabkan penyerapan tu lambat. Penyerapan fast acting carb tu dia lambat lah. Dan kamu punya hypoglycemia akan bertambah teruk. If the blood sugar back to normal, above 4 millimole, after 1 hour have something to eat. So selepas balik gula back to normal 4 millimole, boleh ambil makanan 15 gram of carbohydrate and source of protein. So contoh yang paling senang saya ambil di sini adalah bread dengan peanut butter lah, such as bread with peanut butter. Okay. Untuk emergency severe, macam yang tadi tu, individual requires assistance of another person, may become unconscious. Plasma glucose is usually less than 2.8. Ini call 999 or help for help or go to the nearest hospital. Prevention of hypoglycemia. So prevention di sini, missing or delaying meals boleh menyebabkan hypoglycemia. Eating less than usual, especially for those who taking insulin, can also cause hypoglycemia. So kurang makan, delay dinner, lunch, breakfast boleh menyebabkan hypoglycemia lah. So elakkan untuk kasih delay kita punya meals. Speak to your healthcare team about a pattern of eating that works for you. Your medication can be adjusted to your lifestyle. This will help your blood sugar steady and prevent hypoglycemia. Yang kedua, always take medication with meals and fast-acting insulin before meals. So kena ambil ubat dan insulin bersama makanan lah ataupun sebelum makan. Ketiga, if on insulin, have a light snack before bedtime. Kenapa? Sebab kita takut untuk mengelak hypoglycemia semasa tidur. Keempat, when fasting for a blood test, do not take your diabetic medication or injection. So bila berpuasa untuk membuat ujian darah, dilarang untuk ambil ubat diabetik. Kalau ubat-ubat lain boleh, tapi ubat diabetik dilarang sama sekali lah. Sebab dia akan menyebabkan kita hypoglycemia sebab langsung tidak makan kan. Always carry sweets, especially when exercising or if unable to have meals on time. So macam yang saya cakap tadi, rule of 15, kena bawa 15 gram of fast acting carbohydrate. Contohnya gula-gula lah, sebab gula-gula senang dibawa. Takkan kita mau bawa tu honey, gula di dapur kan. So kita bawa tu sweet candy. Speak to your doctor if you have frequent low blood sugar. Kalau kerap sangat dapat rendah gula, kena bagi tahu doktor lah, kena inform doktor. Okey, habis untuk slide yang pertama hypoglycemia, kita masuk slide yang kedua, sick days. Ramai yang tidak tahu pasal sick days ni.
Jadi kita akan tengok apakah konten sick days. So dalam ni kita boleh tahu apa itu sick day, what to do during sick day, apa yang kita perlu buat semasa sick day, when is the best time to see doctor during sick days. When sick, your body release stress hormone which are designed to fight illness, but they also raise blood sugar levels. Having a sick day plan will keep your blood sugar in a safe range and can reduce the chances of developing a more serious complication. Okay, di sini dia cakap bila badan kita sakit, kita akan release stress hormone. Contoh stress hormone ialah adrenaline dan cortisol lah. So ni dua ni dia akan menyebabkan kita punya blood sugar tinggi. Tadi kita cakap pasal blood sugar rendah, sekarang ni kita cakap pasal apalah, dia akan menyebabkan kita punya blood sugar tinggi. Jadi sick day plan ni adalah digunakan untuk memastikan kita punya gula sentiasa di dalam range yang normal untuk mengelak sebarang serius komplikasi yang serius. Okay, sick days ni dia ada, kita tengok dari alfabet sejak SICK. So apa yang kita perlu tengok di SICK ni, S, that stand for sugar. To check blood sugar every 2 to 3 hours, especially for pregnant women and children. So ini untuk pesakit diabetes yang sakit. Contohnya pesakit diabetes ni dia terkena COVID. Lepas tu dia ada demam, selesma, batuk ataupun demam biasa sajalah. So dia kena ambil gunakan ni plan lah, plan sick days. So semasa sakit ni, apa yang penting dia perlu buat adalah check sugar dia lah, to blood sugar every 2 to 3 hours, especially for pregnant women and children. Yang kedua, insulin. Do not stop taking insulin. So tidak boleh stop ambil insulin lah, kena ambil macam biasa juga. Ketiga, carbs ataupun carbohydrate. Make sure to take enough carbohydrates and plenty of water to prevent dehydration. So kena pastikan kena ambil karbohidrat yang mencukupi lah. Contoh kalau sebelum ni kamu punya meal plan, suku separuh semasa lunch, kamu kena ambil yang sama juga. Okay? Dinner pun sama juga. So okay, ketone. To check urine ketone every 4 hours and drink plenty of water to flush out ketone through urine. So kena check ketone sebanyak 4 jam, setiap 4 jam, dan banyak-banyak minum air lah. So selepasnya saya akan terangkan lebih lanjut pasal ni. So ini adalah dia punya target control. Untuk glycemic control pesakit diabetes, sebelum makan dia kena make sure, sebelum makan ataupun pre-prandial, dia kena make sure dia punya blood glucose range adalah 4.4 sampai 7.0 lah milimol. Selepas makan 4.4 hingga 8.0. So dia kena pastikan dia punya sugar level between ini sejak sebelum makan, begini, dan selepas makan. So ketone reading, ini adalah ketone reading below 0.6 milimol adalah normal, 0.6 sampai 1.5 milimol, 1.5 milimol indicate the development of a problem that may require medical assistance. Above 1.5 milimol at risk of developing ketoacidosis. So ini ketone ni penting untuk diperiksa terutama kepada pesakit diabetes type 1 lah. Type 1 adalah yang paling berisiko untuk dapat ketoacidosis. Type 2 ada juga tapi jarang lah. So ni ketone test strip kita boleh dapatkan di farmasi lah. Okay. Next, what to do during sick day. Yang penting adalah stay hydrated. Kita kena ambil 200 hingga 300 ml setiap jam.
High blood sugar will cause body to urinate, which can lead to hydration. So bila kita punya blood glucose tinggi, dia akan menyebabkan dehydration lah. Mengambil air yang mencukupi dapat mengelak dehydration. Seterusnya, check blood sugar often. Apa yang kita perlu buat seterusnya adalah check blood sugar lah. Sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam untuk monitor kita punya blood sugar. Check for ketone. Okay, high ketone levels in urine boleh menyebabkan high ketone levels in urine indicate DKA lah. Macam saya cakap tadi, dia lebih kepada type 1 diabetes. Dia boleh juga menyebabkan koma ataupun kematian. Seterusnya, take your medication as usual. Ambil ubat-ubatan seperti biasa, jangan skip lah. Eat as best as you can. If no appetite, eat small but frequent. Macam kita tahu juga, bila semasa sakit kita tidak appetite, tidak selera mau makan. So ambil sekurang-kurangnya sikit, tapi keraplah. Untuk air pula sama juga, tidak selera mau minum pun tidak. Jadi boleh ambil sip-sip every 15 minutes lah. Take medication to reduce the symptoms. Okay, ubat-ubatan yang saya cakap ni adalah ubat yang untuk kamu punya illness yang time tu lah. Contoh kalau demam boleh ambil paracetamol, kalau batuk boleh ambil batuk, diphenhydramine kah, bromhexin kah, minta nasihat daripada doktor ataupun boleh pergi over the counter lah. When is the best time to see doctor during sick days? So bilakah masa yang paling sesuai untuk kita jumpa doktor semasa sick days ini untuk sakit diabetes yang muntah 5 hingga 8 kali sehari, lebih daripada 6 jam, short of breath, sesak nafas ataupun tidak sadarkan diri. Kedua, having signs of dehydration such as dark urine. Ketiga, low blood sugar below 3 millimole. Keempat, high blood sugar above 15 millimole. Kelima, fever more than 3 days. So ini adalah masa di mana kita kena jumpa dengan doktor lah. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada Cik Haryanti atas perkongsian segala penerangan dan pengetahuan baru yang dikongsi bersama kita sebentar tadi. Semoga perkongsian tadi dapat memberi sedikit sebanyak info tentang penjagaan kepada kita bersama, terutama sekali kepada mereka yang menghidapi kencing manis. Untuk itu saya buka sesi soal jawab daripada hadirin sekalian dan juga kepada yang menonton secara live yang ingin bertanya mengenai cara Cik Haryanti sebentar tadi. Kiranya ada pertanyaan boleh kemukakan dalam Facebook Live, dalam komen. Saya akan membaca satu persatu. Di sini ada satu soalan daripada Facebook Live. Soalannya adalah untuk topik sick days, macam mana mau cek ketone? Ini soalan pertama dia. Soalan kedua untuk topik hypo, berapa kali mau cek glukos baru boleh stop? Daripada Iza Syafika. Terima kasih atas soalannya. Kita persilakan Cik Haryanti untuk menjawab soalan tersebut. Okay, terima kasih Iza Syafika. Untuk soalan pertama, topik sick day, macam mana mau cek ketone? So kalau ketone ni, kita boleh beli ketone strip di farmasi berdekatan lah. Biasanya dia datang dengan dipstick. Kita dip di dalam urine. Lepas tu dia ada ukuran dia lah macam saya tunjuk tadi. Lepas tu bila result dia lebih daripada 6.0 ataupun lebih daripada 3, kita boleh apalah jumpa doktor ataupun ambil banyak untuk mal kita boleh ambil air yang mencukupi. Sekiranya teruk kita boleh jumpa dengan doktor teruslah. Untuk soalan kedua, berapa kali mau cek glukos baru boleh stop? Ini untuk topik hypoglycemia kan. Selepas 15 minit kita ambil karbohidrat, kita cek masih rendah,
kita ambil, kita cek, kita repeat 2 step sampai dia normal lah. Kecuali dia di bawah 2,8 milimol. Oke, terima kasih atas jawaban daripada Cik Haryanti dan terima kasih daripada Iza Syafika yang mengemukakan soalan tersebut. Semoga jawapan yang diberikan oleh Cik Haryanti dapat memberikan sedikit info kepada Cik Iza Syafika. Seterusnya masih ada soalan yang ingin dikemukakan kepada Cik Haryanti. Nampaknya tidak ada soalan daripada hadirin dan juga daripada Facebook Live. Mungkin semua paham apa yang telah dikongsi daripada Cik Haryanti. Nampaknya sampai di sini saja dapat kita bersama dalam perkongsian ceramah hypoglycemia and 6 days. Saya bagi